أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang dikurniakan kepada sekalian hamba-Nya. Selawat jua salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang agung di atas muka bumi ini, ahli keluarga baginda, para sahabat, seterusnya para pegawai, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama di dalam majlis ilmu ataupun pengajian di dalam program Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan yang merupakan program mingguan di Jabatan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Dan insya-Allah pada petang ini di dalam pengajian akidah kita bincang satu tajuk berkenaan dengan beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Apakah yang dikatakan beriman kepada qada dan qadar? Adalah mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa di seluruh alam ini untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri tanpa diganggui oleh sesuatu kuasa asing ataupun oleh mana-mana kuasa. Maknanya kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada qada dan qadar ini, kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa seluruh alam. Allah Ta'ala yang maha berhak, dia nak atur bagaimana, dia nak tentukan bagaimana dengan segala kebijaksanaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu oleh mana-mana pihak. Ataupun dengan arti kata yang lain, sesuatu perkara yang telah berlaku atau yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Maknanya benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku dan benda yang akan berlaku. Tiga keadaan ini semuanya kata dia adalah tertakluk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan dan menetapkan kedudukan sebenar sesuatu perkara tadi. Allah Ta'ala nak lagu mana? Mana benda yang lepas dah, benda yang sedang berlaku dan benda yang akan berlaku tu, semua tu adalah merupakan berdasar kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata dia, apa sahaja yang terjadi di alam semesta ini semuanya berjalan sesuai dengan ilmu dan irada Allah Ta'ala yang telah direncanakannya sejak mula lagi, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam alam yang mauju ini. Maka kata dia, semua apa yang berlaku, semua apa yang terjadi di alam semesta ini yang kita saksikan ini adalah merupakan perkara yang telah direncanakan oleh Allah. Mana sebagai contoh, Allah Ta'ala nak hari ni hujan, ataupun nak hari ni panas, ataupun nak hari ni tu mendung. Semua tu Allah Ta'ala yang maha berkehendak dia nak lagu mana. Itu ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Maknanya setiap sesuatu perkara adalah merupakan ketetapan yang
ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapalah yang boleh pertikai hal-hal yang berlaku. Contoh mudah juga, kita sekarang ni berada di dalam apa dia panggil musim pandemik COVID-19. Tak selesai lagi, tak berakhir lagi. Sebenarnya ini adalah merupakan perkara yang telah diatur oleh Allah Ta'ala, cuma manusia yang tak tahu. Nah, kita setelah berlaku ni baru kita tahu, oh ni COVID dah. Walhab benda tu Allah Ta'ala sesuatu dah. Semuanya telah berada di dalam agenda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata dia, sesuatu perkara atau perbuatan yang sudah ditentukan dan ditetapkan Allah bukanlah kerana mengikut dorongan kemahuan atau perintah sesiapa pun. Maknanya sesuatu perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia ditentukan ataupun ditetapkan oleh Allah Taala ni bukan kerana mengikut dorongan daripada pihak tu, pihak ni, kemahuan sesiapa, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri secara mutlak ia mengatur mengikut peraturan dan ketetapan ia ditentukan. Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai qada dan qadar. Nah, sebagai qada dan qadar, bagaimana dibawa kepada kita satu firman Allah Taala yang begitu sekali jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi supaya sampaikan kepada manusia. Kata kepada manusia tentang apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata wahai Nabi, kata kepada manusia, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Maknanya Allah Ta'ala dia boleh beri kuasa kepada siapa yang dia kehendaki. Dan juga Allah Ta'ala ni boleh mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang dia kehendaki. Mana hak kuasa dia bagi tadi, Allah Ta'ala kata aku nak cabut balik, aku nak ambil balik. Allah Ta'ala berhak. Allah Ta'ala boleh buat. Dan samalah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kata dia boleh memuliakan sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala nak memuliakan siapa, tak ada siapa pun boleh halang. Walau orang tu tak dikenali, walau orang tu tak ada siapa peduli, walau orang tu tak ada jenama, tidak ada apa-apa autoriti, tetapi dia dijadikan orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh halang. Sebab itu kemuliaan di sisi Allah Ta'ala bukan dipandang sebagaimana dipandang oleh makhluk. Kita ini kita pandang sama-sama kita tengok keadaan. Tengok dia muda, dia comel, tengok dia gagah, tengok dia bergaya, tengok dia berharta, tengok dia berkedudukan dan sebagainya adalah merupakan dia ni kita rasa kita boleh rapat. Tetapi Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala dia nak akak siapa-siapa sahaja, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga boleh menghina sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Dan dia nak jatuh siapa, dia nak menghina siapa, dia nak melemahkan siapa, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Tak ada siapa boleh halang. Demikianlah kata dia, sesungguhnya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahajalah segala kebaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat berkuasa di atas setiap sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala tadi nak bagi pemerintah, Allah Ta'ala nak tarik, Allah Ta'ala nak bui mulia, Allah Ta'ala nak suhina, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Semua ni kata dia di dalam kekuasaan Allah. Semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa sesiapa yang boleh mengganggunya. Samalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tulijul laila fin nahari wa tulijun nahar. Engkau kata dia, engkaulah Allah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi kata dia memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala ni juga boleh mengeluarkan benda-benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala ni juga boleh memberikan rezeki kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh beri rezeki ataupun Allah Ta'ala boleh bagi apa-apa saja kepada siapa yang Allah Ta'ala nak beri, tak perlu dihitung, tak perlu dikira. Maknanya nampak ayat ini menceritakan kepada kita sungguh Allah Ta'ala mempunyai kuasa mutlak di dalam mentadbir urus segala yang dia kehendaki. Jadi sebab itulah ayat ini sebenarnya nak mengajar kepada kita ada beberapa perkara. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini yang kadang-kala dibaca sebagai wirid, sebagai zikir kepada kita lepas solat. Maka kalau kita tengok ayat tadi yang telah diterjemahkan kepada kita, dapat beberapa benda yang kita boleh cantumkan dalam ayat tersebut. Antaranya apa? Antaranya kata dia Allah Subhanahu wa taala adalah maharaja secara mutlak yang berhak memerintah dan menguasai seluruh kerajaan di alam dunia ini. Kita kena faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni maharaja secara mutlak. Maknanya dia tu maharaja secara mutlak dan dia berhak dan memerintah menguasai alam, seluruh alam ini. Dia adalah merupakan kerajaan mutlak yang memiliki alam ini. Berdasarkan kepada ayat tadi, tu yang kita boleh ambil. Artinya apa? Artinya kita tidak ada apa-apa kuasa pun. Kita tidak ada apa-apa kelebihan pun. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa manusia pilih jalan untuk nak sombong? Mengapa manusia masih lagi tak mahu tunduk kepada Allah? Walhal dia tu tahu Allah Ta'ala mempunyai kuasa yang maha mutlak. Itu satu. Yang kedua, kita juga boleh ambil daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berhak mengurniakan kerajaan atau kekuasaan memerintah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Allah Ta'ala nak kehendaki siapa untuk nak jadi pemerintah, untuk menjadi penguasa. Walaupun tidak disokong oleh manusia, tapi kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh. Nah, betapa Allah Ta'ala ni yang maha bijak, yang maha berkuasa, yang maha gagah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berhak mengurniakan kerajaan ataupun kekuasaan siapa yang dia kehendaki. Arti tidak ada sesiapa yang boleh menghalanginya. Yang ketiga, Allah Ta'ala juga kata dia berhak mencabut kerajaan ataupun kekuasaan memerintah itu dari sesiapa yang dia kehendaki. Kalau kita tengok banyak kerajaan-kerajaan atas muka bumi hari ini, yang kadang-kala pemerintahan mereka berpuluh tahun lamanya, beratus tahun lamanya, tapi akhirnya mereka juga tersungkuk, mereka juga hilang daripada kuasa pemerintahan mereka. Mana Allah Ta'ala boleh buat. Jadi sebab itulah janganlah kita ni sombong. Walau selama mana sekalipun kita berasa kita ni gagah kuat, tetapi bukan hak milik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sesuatu pengurniaan ataupun mengambil kembali pengurniaannya itu mengikut sunnatullah yang berlaku dalam perkara tersebut. Maknanya takdilah Allah Ta'ala nak bui kaya, nak bui miskin, Allah Ta'ala nak suruh jadi mulia, nak suruh jadi hina, boleh bila-bila masa saja. Jadi Nabi tunjuk kepada kita jangan kita ada sifat sombong, jangan sifat ada sifat ego, ada sifat maknanya perkara-perkara yang kita rasa hak kita. Sebenarnya Allah Ta'ala tu boleh ambil bila-bila masa daripada kita sebab hak dia. Inilah yang dikatakan qada ataupun takdir Allah Ta'ala ni, mana dia boleh bui dan dia boleh ambil. Bila-bila masa dia boleh bui, bila-bila masa dia boleh ambil. Kau siapa dia nak bui, kepada siapa dia nak tarik balik. Tidak ada menjadi apa-apa halangan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitu juga yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berhak memuliakan sesiapa sahaja yang dikehendakinya dengan memberi pertolongan kepadanya untuk mencapai kemuliaan itu setelah melakukannya. Sebab-sebab yang boleh digunakan untuk memperoleh kemuliaan itu. Samalah juga kata dia, Allah Taala ni maha berhak. Dia nak memuliakan siapa? Bagaimana kalau kita tengok di kalangan para sahabat Nabi lah. Orang-orang yang kalau kita tengok kedudukan mereka itu miskin. Nah, orang-orang yang kalau kita tengok kedudukan mereka itu tidak ada autoriti pun. Orang-orang yang kita tengok maknanya masyarakat terkenal pun. Tetapi dia diangkat ke satu mercu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diangkat ke satu darjah yang tinggi, maknanya menyebabkan orang itu membuka mata. Dan contohlah Ustaz Wamari, iaitu ada seorang di zaman Nabi, nama dia Sa'ad Al-Aslami. Di mana waktu Sa'ad ni nak kahwin, ialah seorang pemuda. Muka dia ni tak comel, rupanya tak menarik, hartanya tak ada. Tak pakat kedudukan gelaran jauh sama sekali. Maknanya orang tak pandang lah. Nah, tak ada apa pun yang boleh nak tumpan dengan Sa'ad. Sampai satu ketika di saat dia nak kahwin, wanita-wanita hak dia pergi lamar tu tolak belakang. Tak ada orang setuju, tak ada orang sudi nak jadi isteri kepada Sa'ad. Sehingga Sa'ad ni pergi mengadu kepada Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, hinanya hamba. Tak ada orang puan nak jadi isteri hamba. Nabi kata, dah wahai Sa'ad. Wahai Sa'ad, untuk kamu, kata Rasulullah, aku nak minta supaya kamu pergi di kota Madinah ni, pergi di hujung kapur sana ada seorang wanita yang comel, setuju nak jadi isteri kepada kamu. Saat ni mereka rasa berbelah bagi nak pergi, rasa tak menasabah, tak segi muka Nabi royak. Nah, usah ke hak comel, hak tak comel pun tak sudi. Tapi oleh kerana pegang dia ni Nabi, aku percaya. Nah, bila tawakil ni untuk nak lamar tu, ayah dia pergi royak hasrat pada keluarga hak puan ni. Nah, kata dia mari tujuan apa? Kata dia mari ni tujuan untuk nak minah anak hamba lah, nama Sa'ad. Bila sebut nama Sa'ad, kan berubah hai muka ayah dia. Betapa maknanya tak menasabah langsung orang ni nak go dengan anak aku ni. Gitulah maksud dia. Tak apalah, kata dia, kalau untuk Sa'ad agak tak jadilah. Ayah dia tu tolak mudah-mudah. Sedangkan daripada dalam sana anak tu duduk dengar. Dialog tetamu yang mari berdengar dengan ayah dia. Tak apalah. Nah, dah orang tolak, dah orang tosik, patah balik demo ni. Nak pergi menghadap Nabi, nak maklum apa yang berlaku. Budak ni tanya ayah dia, siapa yang mari? Apa tujuan? Dia cakap apa dengan ayah? Kata dia, mari nak lamamu untuk Sa'ad. Orang yang tak comel sekali, orang yang kenal belakang. Tak ada siapa nak. Apa yang ayah jawab? Aku kata mu tak sih. Dan aku tak terima. Lalu budak ni kata gana, saya sebenarnya bersedia untuk menjadi isteri kepada orang bernama Sa'ad Al-Aslami. Kejut ayah dia. Ringkahnya, ayah dia pergi semula jumpa orang tadi, tarik balik, kata dia, tak apalah, anak hamba setuju nak jadi isteri kepada Sa'ad. Bila kata dia setuju nak jadi isteri kepada Sa'ad ni, urusan perkahwinan ni nak diuruslah. Lalu Rasulullah kata, Sa'ad, ada apa dengan kamu nak kahwin? Ya, orang miskin. Tak ada apa pun pada Sa'ad. Nabi kata, cici besi kau sebetul tak ada, ya Rasulullah. Nak dijadikan sebagai mahar tu, sebagai mas kahwin itu tak ada. Nabi kata, jumpalah dengan sahabat-sahabat yang berada, yang kaya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Contohnya Sayyidina Osman, Abdul Rahman. Nabi kata, orang kaya-kaya dia ni, dia boleh bantu kamu. Nah, bila dapat bantuan daripada sahabat-sahabat yang berada ni, maka Sa'ad pun ada bekal, ada modal untuk nak kahwin. Bila dia nak kahwin ni, pergi di bandar Madinah, nak beli untuk alat-alat perkahwinan, tiba-tiba dia dengar apa dia? Dia dengar iklan siapa-siapa yang nak berjuang, berjihad fisabilillah pada jalan Allah bersama dengan Rasulullah, sila daftarkan diri. Saat ni mari berbelah bagi, aku nak daftar, nak pergi perang. Kau nak selesai urusan nikah. Lalu kata Sa'ad, bagaimana? Tak apalah, hak nikah ni aku nak tangguh dulu, aku nak pergi perang.
Ia pilih jalan ni, maka dia beli kakak halak untuk nak perang, maka dia pergi ke medan perang berada di bahagian hadapan sekali. Orang tak kenal. Tentera lain setengah-setengah tu tak perasan orang ni adalah Sa'ad. Maka bila berlaku peperangan dan pertempuran, ditakdirkan Allah Ta'ala ni Sa'ad ni jatuh mati. Dan syahid pada jalan Allah dalam peperangan. Nabi buat lagu mana? Nabi paku mayat dia. Nabi riba. Tengok kepada wajah Sa'ad ni, Nabi menangis. Nabi terharu. Dan sahabat tengok pula Nabi senyum. Lalu sahabat kata, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, aku menangis kerana aku tak akan jumpa lagi pemuda sehebat Sa'ad selepas daripada ni. Di saat dia nak kahwin, tak ada orang nak. Manakala bila dia tu jumpa jodoh pula orang comel. Ada di saat dia nak kahwin, nak urusan kahwin, tapi dia sanggup untuk nak mati pada jalan Allah. Aku tak akan jumpa pemuda sehebat ini selepas daripada. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan aku terharu. Dan kematian Sa'ad ini menjadi rebutan. Rebutan apa? Bidadari syurga, ia nak menyambut ketibaan roh Sa'ad al-Aslam. Itulah kata Rasulullah, aku tersenyum dan aku balik ke arah lain. Kerana bidadari syurga itu mana berebut nak sambut ketibaan roh Sa'ad yang mulia. Dan kematian Sa'ad ini adalah merupakan bergegarnya aras Allah Subhanahu Wa Taala. Mulianya Sa'ad. Nak royak dia ni orang tak ada rupa. Dia ni orang tak ada harta. Dia orang tak ada kedudukan. Dia tak terkenal, tak payah, tak sahur pun. Tapi bila Allah Ta'ala nak angkat dia ke satu mercu yang tinggi, itulah kemuliaan Sa'ad. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh untuk memberi kemuliaan siapa yang dia nak pilih. Allah Ta'ala tak pandang sebagaimana yang disebut tadi dipandang oleh manusia. Samalah juga Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghina sesiapa apabila Allah Ta'ala nak hina. Walau ada halangan, ada cubaan, itu manusia yang nak halang. Tapi bila Allah Ta'ala nak hina juga, nak kata apa? Dan contoh, Raja Namrud lah kita ambil contoh. Dan Raja Namrud ni hidup pada zaman siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namrud ni dia memerintah dunia. Dan bukan main-main, dia memerintah dunia. Maka sombongnya dia, angkuhnya dia, dengan segala bala tentera, dengan segala kelengkapannya, semua dia ada belakang. Pendek kata tak ada siapa lah yang boleh lawan dia. Tapi cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat mari gapo dia? Seekor nyamuk masuk dalam lubang dia, ketik pak kepala otak dia, gelepak mati itu. Allah Ta'ala menjatuh dia, Allah Ta'ala menghina dia, Allah Ta'ala tarik balik segala gapo Allah Ta'ala pada dia tu dalam keadaan hina. Ada manusia boleh halang? Tak ada. Begitulah ayat ini menceritakan kepada kita Allah Ta'ala boleh beri kekayaan ataupun kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh beri iaitu kehinaan kepada siapa yang Allah Ta'ala nak hina. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala kata dia berhak merendahkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya dengan mentakdirkan orang itu menjadi orang yang paling hina. Jadi kisah ini ada di dalam Al-Quran. Samalah antara selain daripada itu tokoh-tokoh besar yang disebut dalam Al-Quran, antaranya ialah Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, ni tokoh-tokoh saja ni. Mereka ni maknanya terkenal sejarah mereka hak tak baik, dihina oleh Allah Ta'ala. Qarun umpamanya. Maknanya banyak ada di hadapan kita yang Allah Ta'ala paparkan di dalam Al-Quran. Ini contoh Allah Ta'ala menghina seseorang bila Allah Ta'ala kehendaki dalam keadaan tidak ada siapa pun boleh menghalang. Janganlah tiru benda ni. Dan minta Allah Ta'ala lindung daripada perkara yang sedemikian. Sebaliknya kata dia, semuanya perkara kebaikan atau keburukan adalah terletak di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, menentukan dan menetapkan sebagai qada dan qadar Allah. Ayat 7 ni kata dia, semua perkara baik ke, semua perkara buruk ke, Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang menetapkan sebagai gapo dipanggil qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala yang ke-8 kata dia, Allah Ta'ala berhak memberi dan mengambil kembali sesuatu pemberian, dan berhak juga memberi kemuliaan dan kehinaan, dan juga berhak memberi kemanfaatan atau kemudaratan
kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Kerana Allah Ta'ala memang maha kuasa melakukan sesuatu perkara itu sesuai dengan kehendaknya dan yang telah ditetapkan. Begitulah kata dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia berhak, dia nak bui, berhak dia nak ambil, dan berhak dia nak kembalikan semua itu. Maknanya segala-galanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini semua berlaku dengan kehendak dan ketetapan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita tengok apa-apa yang berlakulah di hadapan mata kita, sama ada benda yang lepas dah ke, benda yang sedang berlaku dan sebagainya. Dan yang ke-9 kata dia sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala dapat dilihat dengan jelas apa yang berlaku di alam dunia ini. Mana kata dia sebagai bukti jelas Allah Ta'ala yang maha berkuasa ni, maknanya kita boleh tengok. Boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jelas. Dengan jelas apa dianya? Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat apa sahaja yang berlaku, iaitu masa dan waktu silih berganti dengan lekasnya. Maknanya masa dan waktu ni mana bergerak semua, beredar semua. Allah Ta'ala nak lagu mana. Ni waktu pagi, ni waktu duha, ni waktu tengah hari, ni waktu petang, ni waktu malam, ni waktu dini hari, ini waktu fajar dan sebagainya. Semua tu bergerak, kita dapat tengok dengan jelas. Allah Ta'ala berkehendak demikian. Begitulah kata dia, malam silih berganti dengan waktu siang, siang pula mari pula waktu malam, dan suasana ini berlaku keadaan yang dialami oleh setiap manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Maknanya semua, termasuk kita, semua makhluk ni menyaksikan benda yang berlaku ini secara jelas. Siapa yang buat? Allah. Siapa yang nak lagu ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah dia disusun oleh manusia? Jawapannya tidak. Dia bukan disusun, bukan diatur oleh manusia, tetapi dia susun atur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya, rumusan daripada ayat ini, ayat ke-10-nya kata dia, yang terdapat dalam ayat ini juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak melimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan dan tanpa gangguan dari mana-mana pihak. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh orang tu boleh jadi kaya tanpa hak. Boleh. Tak ada siapa boleh sekat, boleh halang. Kerana Allah Ta'ala sendiri sahaja yang berkuasa mutlak, yang maha mengatur. Jadi sebab tu kita dari segi kita usaha tu kena usaha dah. Dan kita kena ada doa dan kita kena ada tawakal. Hak lebih tu Allah Ta'ala adalah belakang. Kerja kita ni usaha. Kerja kita tu buat. Itu kena ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kaya, nak senang, nak segala-gala ni, itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kita dengar gitu kan? Ya, diwar-warkan dalam media sosial. Seorang yang dia menabung di dalam akaun Al-Awfar ke Bank Rakyat Bank Islam. Maka dia dapat panggil hadiah 1 juta. 1 juta. Adakah pernah dia cerita benda tu? Tak pernah pun. Maknanya Allah Ta'ala ia pilih, boleh bagi kepada dia. Kita dengar Allah rezeki dia, Allah nasib baik sungguh dia dah. Nak royaknya Allah Ta'ala tu dia boleh nak buat lagu mana kepada hamba dia. Begitulah kadang-kadang kita hidup dan kadang kita tak pernah sangka pun. Jadi apa yang berlaku sepanjang perjalanan hidup kita ni, Allah Ta'ala ya sesuatu. Mana ada kala kita ni senang, ada kala kita ni susah, ada kala kita ni sihat, ada kala kita ni sakit. Jadi semuanya senang, susah, sihat, sakit ni kita kena reda. Kita letak ini ketetapan Allah. Jadi bila kita letak ini ketetapan Allah, ini aturan Allah, maka bila kita boleh reda sebagai itu sebagai qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan dapat pahala di sisi Allah. Jangan kita berasa Allah Ta'ala ni sayang ke kita di waktu kita sihat aja, di waktu kita mulia aja, di waktu kita muda, di waktu kita gagah ya, di waktu kita ada kuasa. Bukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu menguji kesayangan hamba dia ni dengan cara sakit, dengan cara hilang kuasa, dengan cara tidak mempunyai apa-apa keistimewaan lagi. Semuanya itu adalah baik. Sebab setiap apa yang Allah Ta'ala lakukan itu ada hikmah-hikmah yang tidak diketahui oleh manusia.
Nah, ada hikmah-hikmah yang manusia tak mampu untuk nak mentafsirkannya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bagaimana dunia hidup orang-orang yang saleh. Kalau kita tengok contohlah yang jelasnya Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ni fasa-fasa kehidupan dia. Fasal kehidupan dia yang pertama adalah kaya raya. Kaya raya, berkuasa, memerintah. Itu 40 tahun pertama. Kemudian, fasal kedua kehidupan dia ni, Allah Ta'ala uji dia dalam keadaan sakit. Uzur. Sakit Nabi Ayub ni bukan biasa-biasa. Siapa ke masyarakat duk kecek, duk mengata. Siapa ke macam-macam caci maki fitnah. Siapa ke orang tak saya masuk dekat. Siapa ke orang kata gapo Ayub tu ada tak kena, ya jadi gitu. Mana siapa pada peringkat tu? Siapa pada peringkat orang tak sudi lagi dah nak ziarah dia. Dan pasal yang ketiga kehidupan dia selepas pada tu, dia sembuh balik. Dia sihat semula, ceria semula, bahkan lebih comel, lebih beruntung daripada pasal pertama dan pasal kedua. Jadi kita tengok 3 fasa kehidupan Nabi Allah Ayub AS ini, semuanya Allah Ta'ala yang atur. Dan Nabi Ayub AS ini reda. Nabi Ayub AS ini mana terima ketentuan Allah Ta'ala ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Bukan calang-calang lah nak mampu nak hadapi benda ni. Kita ni kadang-kadang waktu seni tu tak apalah, dia mari susah. Dia mecok, nyupoh, mengata macam-macam. Kalau mari masalah-masalah, kita tak sabar dah nak hadapi. Kita lupa, kadang-kadang kita lupa walha benda ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah ayat ini mengajar kepada kita bahawa Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa mutlak, berhak boleh buat apa saja ke atas hamba dia. Jadi kita hari ini duduk di posisi mana? Hari ini kita sebagai orang muda, kita kata. Orang yang gagah perkasa, kita kata. Suatu ketika nanti jika ditakdirkan kita ni panjang usia, kita tidak gagah seperti ini dah. Kita tidak sesegak bagaimana hari ini dah. Gapo itulah qadar Allah, ketetapan, ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya kita kena reda, kita kena terima. Jadi kita kena ada, benar-benar kena beriman dengan satu keimanan yang sebenar. Dia panggil. Keimanan yang jazam bahawa Allah Ta'ala adalah merupakan melakukan kedudukan ini atau kehendak ini dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Samalah Allah Taala pun sebut dalam firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih, yakni satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui suratul Qasas ayat 68 ini kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan sekalian makhluk di alam dunia ini, dia yang pilih. Dan semua ni hak dia buat belaka, dia yang pilih sebahagian daripada makhluk dia nak suruh jadi lagu mana. Dan merupakan keinginan keutamaan yang Allah Ta'ala sendiri pilih, dan antaranya ialah di kalangan para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, di mana tidaklah patut bagi sesiapa yang memilih yang lain daripada yang dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya ketentuan kita, Allah Ta'ala telah pilih dah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk memimpin manusia. Maka sini kita sebagai ummah dipanggil, kita kena ikut apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak payahlah kita nak pindah, nak ubah, nak pilih sendiri, sebab pilihan Allah Ta'ala itu adalah lebih tepat. Dan berhak ia tahu menjadi Nabi dan Rasul ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, tidak patut bagi golongan yang kafir, musyrik memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tak boleh, kata dia. Terutamanya orang pilih jalan tak beriman, dan orang pilih jalan nak
nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu tu adalah suatu pilihan yang cukup salah sebenarnya. Nah, bahawa kita kena redha, kita kena letak bahawa ini Allah Taala pilih untuk kita. Maka bila kita berpegang hal ni, bahawa ia jadi comel hidup kita di dunia pada hari ini. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita faham bahawa hidup kita ini yang disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita tidak mampu sebenarnya untuk kita nak kaji dengan akal fikiran kita. Tak mampu. Akal kita ni dia terhad dan terbatas. Segala kegiatan kita, usaha kita ni, maksud kita ni, hendaklah kata kita kena terima apa yang berlaku. Sama ada untuk apa kita nak capai, mencapai untuk kita sesuatu itu mencurahkan segala daya upayanya memikir untuk dia nak mentadbir, mengurus, maka tidak mampu andainya tidak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Manusia memang tidak ada daya upaya. Manusia memang tidak ada kekuatan untuk nak melawan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita beriman ada satu benda dalam jiwa kita berkenaan dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita, akan lindungi kita dan hidup kita di atas landasan iman dan takwa hingga ke akhir masa. Jadi kita hari ini dalam hidup kita bukan selalunya kita senang. Bukan selalunya kita sihat, bukan selalunya kita muda, maka kita kena reda. Bagaimana kita boleh reda benda-benda baik Allah Ta'ala beri kepada kita, biarlah kita juga reda dengan apa yang Allah Ta'ala beri, hak sebalik itu kepada kita. Bagaimana contoh di bawah kisah Nabi Allah Ayub AS tadi. Samalah juga Nabi kita SAW ketika baginda berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana keadaan nasib Nabi dalam keadaan uji yang memanjang, sehingga sampai kepada peringkat satu tahap memaksakan Rasulullah berhijrah meninggalkan kota Mekah. Walau kota ni kota Nabi saya, ia berkat, tempat lahir, tempat tumpah darah dan sebagainya, sehingga kan Nabi menangis ketika nak meninggalkan bumi Mekah. Tapi ini adalah Allah Ta'ala yang aturkan. Begitulah juga ketika Nabi berada di kota Madinah, lain pula ceritanya. Dan di sini Nabi seronok, di sini Nabi rasa tenang, di sini Nabi rasa dia disanjung, di sini Nabi rasa dia ni dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya jaga sungguh-sungguh hasil daripada jerih payah yang sekian lama. Maknanya dua fasa kehidupan Nabi ini, sebelum hijrah dan selepas hijrah ini, semuanya adalah merupakan qadar Allah, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hari ni, biar kita hari ni Allah Taala mari apa sekalipun, hari ni kita duduk dalam fasa apa? Fasa mendepani pandemik COVID-19. Tak selesai-selesai lagi. Nah, maka kita redalah. Sebab walaupun sini dia bila berlaku COVID ni, tak ada siapa nak pun. Dan hak kerja jadi hilang kerja sekarang mana. Hak senang jadi susah sekarang mana. Pergerakan begitu sekali terbatas. Segala gerak kerja kita ni dalam keadaan terhad. Dan kadang-kadang ada hak berumah tangga, ia kahwin, beranak pinak pun boleh berlaku bercerai kerana benda gini. Nah, maknanya nak kau benda gini, orang lagi kerja pun payah, ekonomi pun terbantu. Berlaku pula di seluruh dunia. Jadi kalau sebelum ini kita boleh terima semua datang daripada Allah Ta'ala dekat dia baik-baik, hari ini hak kita alami benda gini juga datang daripada Allah. Maka bila kita terima ia datang daripada Allah Ta'ala sebagai satu keimanan, maka kita akan dapat pahala di sisi Allah. Begitulah sunnah kehidupan di dunia sebenarnya. Tak ada yang sempurna sebenarnya. Allah Ta'ala sesuatu semua ni Allah Ta'ala nak uji, nak tengok siapa sebenarnya di kalangan hamba aku yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi apa jua sisi ataupun posisi kehidupan kita, maka kita letak kita sebagai tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lindung kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan selamat kita di dunia dan di akhirat. Sebab fasal kehidupan kita di akhirat tak sama dah seperti di dunia pada hari ini. Maka kita sikit, mana kita telah apa-apa Allah Ta'ala mari, sebab ia adalah merupakan kebaikan kepada kita. Jadi bila kita boleh di situ, itulah dikatakan orang itu telah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun anak-anak sekolah kita dah belajar tegak habis sungguh dah, ditakdirkan bila lu tubik keluar ataupun keluar rizak, keluar keputusan periksa, ditakdirkan gagal tak lulus.
Nah, mana bagi orang yang ada qada Allah Ta'ala, dia boleh reda je. Sebab apa? Dia telah belajar dah, dia telah berusaha dah, dia telah study dah, dia telah periksa dah, dia telah jawab dah. Dan Allah Ta'ala nak tentukan tak lulu. Nah, duduk pada beriman kepada Allah Ta'ala, ia tak ada masalah. Tapi kalau orang tak ada beriman begini, ia menjadi masalah pada dia. Maka sebab itulah beriman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu daripada rukun iman, supaya kita ni yakin dan percaya tentang apa setiap perkara yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengatur. Baik, buruk, manis, pahit dan sebagainya, semuanya Allah Taala menguji hamba-hamba dia. Itulah sikit sebanyak untuk kita pada petang ini berkenaan dengan beriman kepada qada dan qadar, arti dan dibawa kepada kita satu ayat Allah Ta'ala, dan di dalam ayat itu ada beberapa perkara yang dicerita yang telah kita kongsi bersama sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman demi kefahaman kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keyakinan walau apa keadaan sekalipun kita diuji. Dan mudah-mudahan dengan keimanan yang ada pada kita inilah yang boleh membantu dan menyelamatkan kita di hari akhirat sana. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.